Kita tengok pula formula untuk daya dan gerakan dua. Dekat sinilah masalah timbul. Okay, kenapa? Semua formula yang ada di sini, nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3 adalah daripada subtopik last dalam daya dan gerakan dua, force and motion 2, which is 1.4 elasticity. Maknanya daripada topik kekenyalan sahaja. Ketiga-tiga ni daripada topik kekenyalan saja. Okay. Jadi, kalau kita rujuk force and motion 2, okay, perkara yang kita perlu faham adalah, so dia takkan ajar korang kenapa 5 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri ni, bila 5 tolak 5, kita dapat kosong. Dan bila kosong bermaksud net force dia zero, force is balance ataupun equilibrium. Waktu tu tak ada pecutan. So objek ni dia tak ada acceleration, maknanya objek tu maybe at rest, atau kalau dia bergerak dengan constant velocity. Okay, sebab dia sama paksi X dengan X, kalau sama arah kita tambah, kalau berlainan arah macam ni kita tolak. Okay, ada juga situasi macam ni. 5 Newton ke kanan, 3 Newton ke kiri. Ada lebih daripada satu force. Korang kena cari resultant force. So resultant force dia adalah besar tolak kecil. 5 tolak 3, korang dapat 2. So Newton kata kalau kita tolak tambah ada baki, ada nombor, akan ada acceleration. So objek ni bergerak dengan acceleration. Okay, dua-dua ni dalam paksi X. So tu pemahaman yang sendiri perlu faham. Kalau objek bergerak atas bawah pula, kalaulah nilai tension force dengan weight of object tu adalah sama. Contoh, cikgu letak 10 Newton ke bawah, 10 Newton ke atas. 10 tolak 10 dapat kosong. Sama macam tadi. Kosong maksudnya the net force is zero. Daya bersih dia kosong, dia tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, objek ni tergantung stationary. Tidak bergerak. Ataupun kalau dia bergerak, contoh lift turun dengan constant velocity, laju seragam. Itu pun nilai force dia sama. Okay, so yang ni pula. Kenapa T tolak W? Kenapa yang ni W tolak T? Tengok pergerakan. Kalau dia naik atas, besar lagi daya di atas, so T tolak W. Kalau dia turun ke bawah, lagi besar daya ke bawah, W tolak T. Alright. Itu kalau paksi X, paksi Y. Macam mana pula kalau ada sudut macam ni? Daya yang diberi tu bersudut. Kita kena resolve dia, leraikan dia. Cari dia punya Fx, cari dia punya Fy. Yang ini korang belajar dalam trigonometri. So cikgu ringkaskan trigonometri tu, ini adjacent, ini hypotenuse. So kalau kita nak cari ni A ni, kita akan pakai cos theta adjacent Fx over hypotenuse F. Ringkasannya ini nak cari Fx, F cos theta. Kalau nak cari Y tu F sin theta. Kalau ada inclined plane macam ni, so kalau turun Wx ni, macam mana nak cari trigonometrinya? Wy ni, macam mana nak cari trigonometrinya? So W sin theta, W cos theta. Yang ini nak bagi tahu korang, satu pun tak ada dalam senarai tu. Sendiri kena faham, sendiri kena tahu bila nak apply. Yang ada dalam senarai formula hanyalah daripada sini, elasticity. Okay, formula yang dia bagi tadi, Fkx. Daya berkadar terus dengan pemanjangan atau mampatan, force apply directly proportional to the extension or compression, dengan syarat is not exceed elastic limit, tidak melebihi had kenyal. Lepas tu K ni apa? K ni pemalar spring. Setiap spring nilai K dia berbeza. Kalau kita ada graf, pemalar spring tu boleh dicari menerusi kecerunan graf. Contoh dekat sini, KA-nya tinggi, pemalar springnya tinggi. Apa maksudnya? Spring ni lebih keras. Kalau nilai kecerunannya rendah, pemalar springnya K-nya rendah. Apa maksudnya? Spring ni lebih lembut. Less stiffer. Yang atas tu stiffer. Okay, so kalau kita nak cari area bawah graf, luas bawah graf ni, kita dapat apa? Kita dapat elastic potential energy. Ni jangan risau, dia bagi dalam senarai tadi. Okay, dan F tu kalau digantikan, kita dapat Fkx square. So itulah 3 formula yang ada dalam bab elasticity ni. Kalau kita tengok, semuanya elastic.
Okey. Formula nombor 1, hukum Hooke's law. Formula nombor 2 dan 3 adalah elastic potential energy, tenaga keupayaan kenyal. Okay, itu untuk bab 2. So be careful untuk force and motion 2 ni. Kena hati-hati apa yang perlu kita faham bila kita belajar berkaitan dengan resultant force, resolution of force. Sebab dia tak bagi dalam senarai. Jumpa korang dalam video akan datang. Bye-bye.